So bila saya kehilangan ayah saya tu, saya rasa saya kehilangan half of myself. Even sampai hari ni saya rasa saya belum recovery from the grief. Even saya rasa sampai hari ni saya rasa kehilangan itu, sebab even sampai hari ni lah saya still bila nak start menulis tu I will miss my ayah lah, sebab dia lah yang menyebabkan saya rasa macam I need to do something, and through writing kemudian bila dia tak ada ni saya rasa macam lah saya nak tulis untuk siapa lagi kan. So nama saya Muhammad Azhar bin Kamarul Zaman, berasal dari Baling, Kedah, dan sebenarnya saya merupakan seorang penulis. Saya menulis seawal umur 18 tahun dan sehingga kini mempunyai lebih daripada 10 buah novel ataupun buku dan beberapa penulisan yang lain lah, bukan in terms of ramai orang kenal saya sebagai Azhar Kamarul Zaman sebagai seorang penulis novel ataupun buku alternatif. Tapi sebenarnya saya pun ada buat penulisan-penulisan lain juga, macam drama radio, ada buat skrip dan lain-lain lagi. Okay, in terms of macam mana saya boleh terjun ke dalam bidang penulisan ni, mungkin sebab influence dekat rumah kot. Betul lah orang cakap pendidikan awal ni bermula kat rumah. Jadi dekat rumah dulu mak saya dia seorang yang suka baca novel cinta, novel-novel Alaf 21, novel-novel Karang Craft. Jadi saya pun ikut baca, dan saya baca novel pertama saya seawal umur 9 tahun, iaitu Darjah 3. Dan saya rasa macam start daripada tu saya sentiasa baca. Even pernah baca novel yang 400-500 pages tu in a day je, macam sanggup tak buat apa-apa untuk baca novel saja. So start daripada itu saya rasa macam wow, best ni jadi seorang penulis ni. So start daripada itulah saya explore sedikit demi sedikit, belajar sendiri dan sebagainya, dan pada umur 18 tahun saya dapat peluang untuk menerbitkan novel pertama saya di bawah penerbitan alternatif yang dikenali sebagai Legend Press. Okay, actually manuskrip yang saya pertama tu yang bertajuk Babi Bercinta di Balik Api tu, saya sepatutnya hantar kepada rumah penerbitan lain. Kemudian ditolak. Kemudian saya bagi peluang kepada kawan saya baca. Time tu dekat Asasi tak silap saya, dan dia rasa macam kenapa tak hantar kepada sebuah rumah penerbitan ni, dan dia sebut nama tu. Saya tak tahu lagi waktu tu. So saya rasa macam mungkin kena reject kot ni, sebab dah first publishing house dah reject kan. So saya cakap try je lah hantar. So saya pun macam okay tak apalah, dia pun hantarkan. And then tak lama lepas tu 3 bulan afterwards saya dapat feedback, positive feedback. Time tu owner Legend Press, Aisyah Linglong, dia call saya. Waktu tu tengah bercuti kat Langkawi. So bila dapat call tu dia cakap nak tak terbitkan buku untuk pesta buku PBA KL waktu tu. So saya macam saya pun dah terlupa dah manuskrip tu waktu tu. Lepas tu bila dia cakap macam tu macam baru saya teringat. So macam bila dapat peluang tu takkanlah saya nak tolak kan. Of course I say yes, and the rest is history. Memang waktu tu it's not a controversy lah, tetapi dia macam menimbulkan pelbagai persoalan, pertanyaan dalam kalangan pembaca-pembaca dan juga kalangan bukan pembaca. Dan saya rasa itu adalah novel pertama yang menggunakan benda boleh dikatakan inappropriate lah bagi orang lain, padahal babi tu hanyalah satu perkataan yang common, iaitu hanya merujuk kepada binatang. So benda tu jadi satu persoalan kepada ramai orang, dan benda tu sebenarnya telah menarik ramai orang dalam masa yang sama. Dia menarik orang lain untuk menarik minat orang lain untuk membaca juga. So bila ada satu kisah di mana salah seorang pembaca saya mula-mula dia macam persoalan, dia macam mempersoalkan kenapalah novel babi, kenapalah letak tajuk ni. Lepas tu saya explain sedikit tentang novel tu, kemudian dia rasa macam I should read it. Dan apabila dia baca, dia rasa macam you kena sambung novel ni, sebab because of the dia punya ending saya sengaja biarkan macam tu, dan dia push saya pula, you kena sambung cerita ni. I tak puas hati, I nak tahu dia punya next story. Macam tu saya cakap lah, dah pula macam tu. 2018 novel Babi Bercinta di Balik Api, kemudian come out dengan Nasi Kangkang, kemudian sambungan novel Babi Saka, kemudian projek short stories collection iaitu 10 Jahanam. So total 4 ke 5 lah kot. Satu lagi mungkin 4 ke 5 macam tu lah saya rasa, sebab dah lama kan, dah almost 10 tahun. Tak sampai 10 tahun lagi, tapi lebih kurang lah. Kalau kita tengok cerita tajuk-tajuk novel mainstream, waktu tu ada novel mainstream kan, ada pembahagian novel mainstream dan juga alternatif, ada yang kata novel indie kan. So saya rasa macam walaupun di dalam kolam novel indie dan mainstream, tapi diorang tak berani untuk meletakkan tajuk-tajuk yang break the wall.
So I come out dengan satu story dan juga cerita yang boleh dipadankan dengan tajuk tu, yang saya rasa macam I'm the first writer yang break the wall untuk meletakkan tajuk-tajuk yang catchy dan untuk mengajar para pembaca untuk don't judge a book by its cover. In terms of persaingan, saya rasa dalam arena penulisan ini sebenarnya tak ada kata erti persaingan pun, sebab tujuan utama kita menulis adalah untuk menggalakkan orang membaca. Kita nak bagi peluang kepada orang ramai, ada banyak pilihan untuk bahan bacaan. Jadi in terms of persaingan, saya rasa tak ada kot. Saya tak rasa apa-apa persaingan. Kalau kadang-kadang ada yang carta apa semua tu, benda tu hanyalah macam just to inform orang yang mana satu best selling, yang mana satu okay, yang mana satu you should read. Tapi saya rasa persaingan tu tak ada, sebab dalam scene alternatif ataupun indie ini, diorang rasa macam sebab kita tak mainstream, so kita tak dapat banyak perhatian daripada orang ramai, so we need to work each other lah. Kita kena bantu sesama sendiri untuk naik bersama-sama. So dengan cara tu saya rasa competition ataupun persaingan is not a thing lah. Okay, saya rasa waktu tu setiap orang, even sampai sekarang lah kan, dia ada satu benda yang dipanggil escapism. So saya rasa menulis adalah my escapism. Maksudnya cara saya untuk lari daripada benda-benda yang benda-benda yang hakiki lah. Contohnya waktu tu saya study kan, so waktu benda yang hakiki saya kena buat adalah study, dan menulis adalah cara saya untuk escape daripada buat benda hakiki tu lah. Jadi menulis juga adalah salah satu cara untuk saya mengekspresikan diri, dan juga salah satu cara saya untuk keluar daripada kepom-pom keselesaan. Sebab bila waktu you study ni, you banyak masa, which is like waktu kat bila you dah naik college ataupun universiti, you akan ada free time, you akan ada macam kelas tak ada, kelas cancel and everything. Time tu lah saya gunakan masa tu untuk menulis dan juga baca buku ke apa ke, and do my own research dan sebagainya. So kalau waktu kawan-kawan lain dia pergi travel lah apa semualah, saya akan duduk tempat and then start tulis, start draft cerita, and then start berkongsi cerita dengan orang lain. Kemudian kita tengok pergi tempat-tempat tertentu, kita observe, and then menulis lah. So menulis is my escapism dan one way untuk saya mengekspresikan diri. Idea sebenarnya banyak jugalah based on the buku lah. Contohnya macam novel Babi Bercinta di Balik Api, because of my surrounding, di mana saya banyak juga terlibat dengan program-program like charity dan sebagainya. So saya rasa macam ada cerita yang saya rasa saya perlu angkat daripada apa yang saya lalui. Kemudian kalau novel Nasi Kangkang tu inspired by my saya punya nenek punya cerita. Kemudian Saka adalah sambungan kepada novel Babi, and then 10 Jahanam adalah collection short stories collection yang mana dia inspired by education. Best ni first yang saya rasa best bila kita dapat menyampaikan cerita yang mana kita rasa macam cerita ni tak ada lagi kat pasaran, cerita ni orang belum baca lagi. So bila orang tu baca cerita yang kita sampaikan and it's totally different and they like it, I feel like benda tu satu benda yang sangat berjaya lah sebagai seorang penulis. Kemudian bila kita menjadi seorang penulis juga, benda yang paling best, kita dapat kenal ramai orang, and then orang pula bermacam-macam background. Kemudian kita dapat berjumpa dengan pembaca-pembaca yang pelbagai. Ada yang macam tak suka cerita tiba-tiba suka, ada yang suka tiba-tiba tak suka. So macam-macam lah, macam-macam manusia kita akan jumpa bila menjadi seorang penulis ni. Itu yang bestnya. Kemudian kita dapat explore berkenalan penulis-penulis yang lain juga. Kemudian kita dapat tahu industri penulisan di Malaysia dan sebagainya. And then the best part is saya punya job, maksudnya kerja saya because of my writing activity. Awal-awal tu bila saya berjaya terbitkan novel Babi tu, diorang agak skeptikal lah, sebab saya tak beritahu diorang yang saya akan jadi penulis. Second, of course lah, bila kau tak beritahu sebagai seorang penulis, tak beritahu cerita pula kan. So bila diorang baca tu, bila diorang dapat tahu tu, mak saya macam, novel Babi? Dia pula resah kan macam orang lain. So saya pun cerita lah, and then bila cerita-cerita dia pun baca, and bila dia baca dia pula yang excited and rasa happy. And of course arwah ayah saya pun paling happy. Dia lah yang paling macam wow, dia very proud lah dengan saya punya hasil karya tersebut. Dan sampai ke buku terakhir saya lah, dia one of the best
supporter saya yang sentiasa mendoakan saya, dan setiap kali saya keluar buku je dia akan congrats, dia akan cakap tahniah and buat lagi baik dan sebagainya. Pencapaian terbaik saya adalah bila saya berjaya membuatkan ayah saya bangga dengan saya, dan juga dia rasa seronok dengan apa yang saya buat, dan dia sentiasa berceritalah kepada orang bila jumpa saudara mara je, bila jumpa kawan-kawan dia, of course arwah ayah saya akan cerita, dia ni penulis, walaupun kadang-kadang kita rasa tak selesa kan, but deep inside my heart saya tahu dia bangga dengan saya punya kejayaan itu adalah kejayaan saya yang saya rasa paling besar lah, dapat membuatkan ayah saya rasa bangga dengan penulisan saya. To be honest, ayah saya ni dia tak macam ayah orang lain yang mana ada pendidikan. Ayah saya merupakan seorang pesara tentera yang kelas bawahan, tapi ayah saya berpangkat pegawai waring satu lah, kiranya kalau dalam pangkat bawahan dia paling tinggi. Tapi ayah saya bukan seorang yang berpendidikan, bukan seorang yang senang lenang, datang daripada keluarga yang senang dan sebagainya lah. Tapi ayah saya sentiasa berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik, dan dia sentiasa mengingatkan saya dan adik-beradik untuk sentiasa berusaha lah. Mungkin sebab itulah kot waktu saya dapat SPM, keputusan SPM kurang cemerlang tu, dia sangat kecewa sebab dia tak nak anak-anak dia jadi macam dia lah kot. Dan because of that point jugalah saya macam berazam untuk buat something, dan I come out dengan penulisan tu untuk rasa macam untuk proof kepada dia bahawa anak dia pun boleh. Dan ayah saya sentiasa menunjukkan dia seorang yang sangat rajin bekerja. Bayangkan lepas habis 21 tahun berkhidmat sebagai seorang pesara tentera, dia bekerja lagi sebagai seorang peniaga barang-barang hardware, kemudian bawa lori. Dan ayah saya menunjukkan bahawa erti jangan pernah berputus asa walaupun sebarang rintangan. Contohnya ayah saya lepas habis pesara tentera, dia buat berniaga, and perniagaan hardware dia gagal because of certain issues and certain situation. Tapi ayah saya tak give up. Kemudian dia beli pula lori, dia bawa lori, kemudian daripada lori ada backhoe ataupun bulldozer. Dia sentiasa come out to dia sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan sentiasa berusaha lah untuk meningkatkan kualiti hidup kita orang. Dia nak anak-anak dia tahu bahawa tak ada apa yang boleh mengubah kehidupan melalui pendidikan dan usaha. So ayah saya merupakan boleh cakap ayah saya sentiasa berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik lah untuk saya. Sejujurnya ayah saya merupakan adalah my number one fans lah. Dia macam kalau ada apa-apa je pasal saya, contohnya bila saya masak paper je, dia akan beli sampai saya beritahu, ayah tolong beli ni paper ni, especially Senyap Harian lah yang selalu keluarkan cerita saya kan. So dia akan beli, bukan beli satu, dia beli 5. So and then ada one time dia beli paper tu, and then dia baca, and then dia said to my younger sister, dia cakap lah, anak ayah ni hebat. So bila saya kehilangan ayah saya tu, saya rasa saya kehilangan half of myself. Even sampai hari ni saya rasa saya belum recovery from the grief. Even saya rasa sampai hari ni saya rasa kehilangan itu, sebab even sampai hari ni lah saya still bila nak start menulis tu, I will miss my ayah lah. Sebab dia lah yang menyebabkan saya rasa macam I need to do something, and through writing. Kemudian bila dia tak ada ni, saya rasa macam lah, saya nak tulis untuk siapa lagi kan. So sebab itulah kot, mungkin dah lama saya tak come out dengan new writing. Tetapi benda tu is not a good thing lah. Tapi I try my best untuk come back balik dan sebagainya. And itulah, saya harap penonton-penonton boleh mendoakan saya lah untuk kembali menulis. Ayah saya punya kata-kata senang je, belajar rajin-rajin. Sebab dia percaya yang bila kita ni berpendidikan, semua akan jadi senang, masa depan akan jadi cerah. Dia sentiasa cakap apa-apa nombor satu, belajar. Sebab melalui pendidikan je lah dia kata dia dapat ubahkan kehidupan, dia dapat upgrade dia punya diri. Dan ada peluang untuk belajar, carilah ilmu sebanyak yang mungkin. Ada ruang untuk belajar, pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Sebab tak ada apa yang boleh melawan dengan pendidikan. Sebab bila kita berpendidikan ni, orang tak akan ambil peluang dekat kita lah. And then kita pun ada confident untuk pergi lebih jauh dan sebagainya. So kata-kata ayah saya biasa memberi kesan ni, teruslah belajar dan belajar. Dan
belajar itu bukan di sekolah sahaja, bukan di college sahaja, di universiti sahaja, sampai ke akhir hayat kita akan belajar benda-benda baru. Okay, ayah saya ada bisnes hardware, which is dia supply batu-bata, simen. Jadi ayah saya ni tak ada pembantu. Jadi bayangkan kalau ada orang order 1,000 bata, 3,000 bata, and then batu-bata tu yang berat tu, then dia kena angkut guna tangan dia sendiri, susun dalam lori. And then dulu sebelum lori tu ada jack ni, kalau orang tahu yang lori jack yang boleh angkat belakang tu, sebelum dia ada lori tu, dia kena angkut pula daripada atas ke bawah. Mula-mula daripada bawah ke atas, ni atas ke bawah. Kemudian nak make sure susun simen, kadang-kadang 100 bags dan sebagainya, disusun dengan tangan dia sendiri. Jadi semangat ayah tu lah, semangat ayah, lori tu menunjukkan semangat ayah, seorang ayah lah untuk keluarga dia, untuk menyara keluarga dia dan sebagainya. Dan lori tu jugalah menunjukkan bahawa usaha ayah untuk memperbaiki diri. Dan melalui lori itu jugalah saya belajar bahawa kita kena sentiasa berbuat baik dengan orang. Sebab kalau dekat kampung, since ayah saya je ada lori, so kalau ada kenduri kendara, adik-beradik apa semua, dia akan volunteer untuk sponsor lori, untuk transportation lah, bawa kemah ke apa ke, and then free of charge untuk adik-beradik dan saudara mara. So benda tu sebenarnya menjadi asbab jugalah kenapa saya perlu menjadi seperti seorang ayah, seorang yang rajin, seorang yang baik dan sebagainya. Sebab melalui lori itu ayah memberitahu bahawa kita kena sentiasa berusaha, kita kena sentiasa menjadi baik dan jangan pernah give up dalam hidup lah. Bila ayah meninggal, jadi kita kena macam buat faraid apa semua. Ramai yang tanya, kenapa jual lori? Kenapa tak uruskan sendiri, mungkin tak meneruskan legasi ayah? Sebab yelah, ayah saya bukan seorang yang dia tahu benda tu susah dan dia tak nak anak-anak dia susah. Jadi dia tak nak anak-anak dia terlibat dengan apa yang dia buat tu. Jadi dia tak pernah ajar pun kita orang untuk buat benda-benda macam apa yang dilalui lah, macam angkat bata dan sebagainya. Mungkin dia tak nak sebab dia rasa susah kot, and dia nak kita orang jadi better lagi daripada dia. Jadi bila ramai orang yang tanya kenapa tak buat bisnes ayah tu, sebab saya tahu benda tu susah dan saya tak boleh nak buat macam ayah buat. Sebab kalau saya buat memang akan jadi lain dan tak akan berjaya macam mana ayah buat. And then bila dah kena jual lori tu, dia agak macam sedih dan sebab lah, because of lori tu adalah ayah tu adalah macam lori itu. Dua-duanya macam maksudnya selain daripada keluarga, lori tu adalah benda yang dia sentiasa, maksudnya keluarga kita orang, keluarga saya banyak meraih kesenangan daripada lori tu dan juga hasil daripada ayah saya lah. Jadi bila kena jual tu memang saya nangis sikit lah waktu tu, and then sebab, dan sampai sekarang saya rasa bila saya rasa macam malas je ke apa kan, I will read the poster tu lah supaya sentiasa get back balik and rajin balik. Yang saya rasa saya yang fun kot sebab dalam keluarga, sebab saya 3 orang adik-beradik, so tinggal sekarang ni tinggal 4, tambah seorang iaitu adik ipar saya. So saya boleh katakan dalam family saya ni orang yang fun kot. Tak tahulah kan, saya yang self declare saya orang yang fun. Sebab kita orang 3 orang adik-beradik je, kemudian gap kita orang pun dalam 3 tahun. Jadi tak ada kot competition antara adik-beradik tu. Sebab satu lagi, in terms of kasih sayang, saya rasa mama dengan ayah saya memberikan kasih sayang yang sama rata. So tak ada wujud rasa dengki ke apa ke. Lagipun saya rasa waktu kecil tu kita orang dah puas bergaduh, kita orang dah puas bertumbuk sama sendiri. So bila dah besar ni tak ada wujud persaingan ataupun apa-apa tu. Masing-masing sekarang ni walaupun membawa haluan sendiri, tetapi bila ada waktu kita akan sentiasa berusaha balik untuk berkumpul sesama sendiri. Sebab kita pun tak ramai kan. Jadi bila ada peluang tu, kita orang akan berkumpul sesama lah. So tak ada wujud rasa dengki ke, sakit hati ke sesama sendiri ke. And in terms of menjadikan saya sebagai contoh tu, tak juga kot. Sebab
Tapi kita sendiri tahulah sebagai anak sulung, kita kena memberikan yang terbaik dan menjadi contoh kepada adik-adik. Tapi saya rasa adik saya lagi better daripada saya in terms of sekarang ni lah, in terms of career dan sebagainya. So saya pula yang mentengok dia, dan sebagai family lah, sebagai keluarga, saya rasa tak boleh wujud ada rasa iri hati ke, rasa dengki ke sesama kita ke, sebab we are family, we come from the same blood dan sebagainya. So tak perlulah ada persaingan ataupun rasa iri hati, sebab tu adik kita. The best thing about my family is kita orang sentiasa share. Apa-apa masalah kita orang akan share. Saya sentiasa cakap ke adik-adik saya, kalau ada apa-apa masalah, share with us. Sebab jangan simpan benda tu sendiri. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita simpan, kita je rasa benda tu big problem. Padahal kalau kita share dengan orang lain, benda tu simple je kan. Sebab kalau kita share masalah, daripada kita memikirkan satu masalah tu sendiri, kita ada satu otak je. Tapi kalau kita share dengan orang lain, kita ada 4 otak yang memikirkan masalah tu, dan benda tu akan mengurangkan beban kita. Jadi bila kita selalu share masalah dengan family ni, benda tu akan mengeratkan lagi hubungan sama keluarga lah. So sebab tu saya sentiasa cakap pada diri saya dan juga kepada adik-adik saya, ada apa-apa masalah, share. Tak ada duit ke apa ke, share dulu masalah tu, and we will come out dengan solution. Sebab tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. And family is the number one untuk kita berkongsi masalah ataupun benda-benda lain lah. Jangan share masalah je kan. Share lah benda-benda yang best juga. Kau dapat benda best, share lah dengan family. Ni masalah je nak share dengan family. Benda-benda lain kau tak nak share dengan family kan. Tapi kalau ada apa-apa, berkongsi dengan family dulu. That's the best way untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara keluarga kita. Selalu benda yang saya buat untuk, kalau ada benda lebih, rezeki lebih, I will share with them. Contohnya buat makan-makan ke, makan-makan lah, kita common orang Melayu kan, benda makan-makan ni is the best way untuk kita appreciate family. Kemudian kalau pergi mana-mana, jangan lupa untuk belikan something untuk mereka. Tak perlu mahal pun, at least belilah benda-benda yang boleh membuatkan diorang tahu, oh kita ingat pada diorang. And then benda yang paling utama adalah doa lah. Jangan pernah sehari pun kita tinggalkan doa untuk family kita. Itulah the best way untuk appreciate family kita lah. Anugerah paling yang bermakna hidup saya adalah keluarga saya lah. That's the paling precious, paling yang saya takkan tukar dengan apa-apa, and sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat bahagia. Keluarga adalah satu anugerah yang saya rasa akan menjadi benda yang paling, not trophy, tetapi adalah satu benda yang saya akan bawa sampai bila-bila, and benda tu saya akan cerita dengan bangganya because of my family. Mak saya, adik saya Akif dan adik saya Arina, dan juga yang latest one adik ipar saya iaitu Isma, will be my pride, akan sentiasa menjadi kebanggaan saya, dan it is the biggest award by God ever. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Mama, iaitu Hamidah binti Abdul Wahab, kerana sentiasa menjadi orang yang memberi semangat, sentiasa menjadi dorongan kepada kami, dan sentiasa menjadi sebab mak saya ni, privilege saya adalah mak saya adalah seorang guru. Jadi saya banyak belajar benda daripada mak saya di rumah. Jadi it is such a big privilege lah bila mama saya seorang guru, dan saya diajar membaca seawal umur 2 tahun, dan mama juga lah yang banyak bagi exposure tentang itu dan ini, dan mama mendidik kami macam memang dah complete, memang sempurna. So it's my time untuk menjadi untuk explore diri saya pula kan. And then untuk adik-adik saya iaitu Akif, Arina dan juga Isma, I would like to say thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberi sokongan dan dorongan, sentiasa menjadi peminat nombor 1. Sentiasa mendoakan yang terbaik untuk saya, sentiasa push untuk saya berikan yang lebih baik dan break the boundaries, sentiasa bersorak bila saya berjaya meraih sesuatu, sentiasa memberikan semangat bila saya rasa down, dan sentiasa ada ketika saya memerlukan sokongan dan sebagainya. So tak ada apa yang saya boleh berikan melainkan kata-kata terima kasih, dan semoga Allah merahmati keluarga kita dan terus memberikan yang terbaik buat kita lah. Dan untuk arwah ayah,
saya just nak cakap yang terima kasih kerana telah berusaha menjadi ayah yang terbaik buat kami. Dan untuk arwah ayah, ayah akan sentiasa menjadi ayah kami di sini walaupun ayah dah berada di tempat lain.